Okey. So, untuk pagi ni, okey, saya akan terus kepada amali So, saya harap anda semua dah bersedia. Okey, firstly kita akan buka software, silap WhatsApp pula. WhatsApp buat apa kan? Kita buka software Arduino lah. Software Arduino. Okay, kita akan pakai Arduino. Dan satu lagi, kita akan pakai software Uno Adusim. Okey. Ya. Kita buka siap. Uno Adusim Okay, software ni saya pun dah share dekat awak pun. Awak pun ada configure software ni. Okay. So untuk hari ni kita akan pakai hampir sama, okay, hampir sama, iaitu berkaitan dengan masukan kita nak detect last week kita masuk button digital. Button, kemudian awak tengok button tu bila kita tekan satu, dia keluar number, tekan dua dan seterusnya lah. So sekarang kita nak cuba buat numbering kalau numbering ataupun kalau kita akan nampak number tu akan bertambah. Contohnya saya nak buat macam tu lah. Saya nak buat kita punya number tu digital kita, mungkin LED tu akan menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Kita nak guna konsep lebih kurang sama macam tu. Okay, firstly sebiasa dekat software Unosim ni, okay, yang belah kanan saya ni, okay, awak just configure lah dulu. Kita configure IO device ni, kita tukar je push button kita pakai 2, slide kita tak nak pakai, okay, piezo kita buang, kita pakai LED lah, okay. Yang lain semua kita buang. Okay, kita buang semua. And then is it okay? So kita okay je lah. Kalau nak save as pun boleh, kita save as je. Dekat desktop, kita buat satu folder. Okay, kita nama kan satu, saya namakan tu lah TTM Ecosi lah. So maksudnya out punya kelas, lepas ni saya save kat sini tu lah. So hari ni kita buat untuk tarikh 9/21. Okay. And then latihan 2. Tak kisah nombor berapa pun. And then kita dah save, okay je. Alright. So ini yang kita akan pakai lah, pin-pin kita akan pakai. So color nanti kita adjust kemudian lah. Tak ada masalah pun. Okay. Kita buat lagi sekali, okay. Dekat perisai Arduino kita ni, okay, belah kiri saya ni, kita klik je file, new, ataupun kita boleh klik new kat atas ni. Okay. So kita adjust je lah. Okay. So terpulang lah awak nak pakai macam mana. Okay. Ini saya ada edit sikit lah, edit sikit. So untuk pagi ni kita pakai software ni dulu. Nanti pukul 10.30 lebih kurang, sebelum tengah hari kita akan gunakan software Proteus pula lah. Kita akan tambah. Okay, alright. So firstly macam mana-mana pun saya nak ajar awak kalau nak gunakan software Arduino ni. Okay, first sekali, atas sekali sebelum buat setup ni kita akan gunakan untuk kita type input output ni kita pakai dalam kita punya data. Okay, so input output ni kita nak pakai, kita set dia kat atas ni lah. Pertama saya biasalah constant integer ni basic kita akan pakai. Jadi dua kaedah, sama ada awak pakai constant integer, okay, kemudian nama dia, contohnya nama dia button switch 1 lah switch 1, contohnya switch 1 sama dengan pin mana nak pakai. Contohnya dalam kes ni kita akan pakai pin 2, 3 lah untuk push button. 2, 3. Untuk LED kita mungkin pakai button nombor 4, 5, 6, 7 lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9 contoh kita guna 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So contoh kat sini, kalau kita nak kaedah macam ni, switch tadi saya kata kita pakai pin nombor
2, awak boleh tulis 2. Kat sini kita boleh tulis 2 semikolon. Ataupun satu lagi kaedah, kita boleh guna kaedah dia sama, H define. Biasa awak jumpa ni benda ni, define dipanggil Swiss. 2 lepas tu jarak dia punya ni lah, dia punya nombor pin. Dia tak ada semikolon ujung dia. Dia tak ada semikolon, dia terus je define Swiss nombor 2 kat 3. Pun macam ni, pun boleh juga kaedah macam ni. Okay, tapi biasa saya suka kaedah macam ni, tak ada masalah pun, dua-dua kaedah ni boleh pakai. Okay, kita buatlah lagi LED 1 kan. Dekat nombor pin nombor 4 dan seterusnya lah. Okay, tapi saya tak nak tunjuk benda lagi, saya tak nak tunjuk benda ni. Saya just nak tunjuk apa bagaimana kita nak tahu sama ada switch kita ni adalah active high ataupun active low dulu. Active high maksudnya bila kita tekan, dia keluar nombor 1 ke keluar nombor kosong. Ataupun saya senang cerita, kita nak gunakan kaedah serial monitor combine by dan juga digital lah, dua-dua ni. Okay, kita gabung dua-dua. Okay. So apa kita kena buat, kita dekat buat setup ni, tadi kita pakai switch 1 dan 2. Satu lagi LED lah, LED tu tak ada dia output So yang kita boleh uji dalam ni adalah input saja. So saya buang komen. Okay. Saya buang komen and then kita katakan dekat sini kita punya button kita apa dia tadi, pin mode. Ni semua sama pin mode ni awak kena pakai tulisan kaedah sama macam ni. Mode huruf besar dan lain-lain, tak boleh pakai selain daripada itu. Okay. Saya lupa nak share, saya share dia panggil cheat code dia lah, cheat code dia untuk kita ingat dekat macam mana kaedah untuk kita menulis bagi setiap tulisan tu lah, pin mode ke, digital write ke, digital read ke, dia ada cheat code dia lah bagaimana untuk kita menulis kod tersebut. Okay, so dalam ni kita buat pin mode and then kita ada switch lah, kita panggil switch 1 bagi input. Okay, input ni ada 2 juga. Okay, satu bagi input saja, satu kita ada panggil input pull up pun ada juga pull up pun sama juga. Dia bergantung kepada connection tu lah. Biasa switch kita boleh pakai input pull up, contoh kita pakai input pull up lah. Okay, satu lagi kita pakai pin mode switch 2. Okay, right. Kemudian kita buat input saja. Kalau tak boleh ikut, bagi tahu Okay, input and then kita jangan lupa apabila dia dalam cerita ni dia mesti kena ada semikolon lah. Semikolon. Cerita tu maksudnya dia antara dua semikolon ni, dalam dia mesti kena ada di antara dua curly bracket ni dia mesti kena ada semikolon. Okay. Kemudian dalam setup ni, sebab saya kata tadi kita nak tengok data tu secara communication, kita type kat sini serial dot begin. Okay, serial dot begin. Okay, ini adalah kita panggil sebagai serial communication. Serial communication ni boleh digunakan macam-macam. Contohnya awak nak buat apa? Nak control awak punya data ni, awak nak control and then awak nak control guna keyboard. Contohnya awak type nak huruf A dekat awak punya keyboard and then dia menyala. So ni nanti saya akan tunjukkan lah. Okay, saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan yang inilah. Okay, sekejap Okay, alright. So okay, so seterusnya adalah serial begin ni. Bila kita gunakan serial begin, kita kena setkan baud rate dia. Baud rate tu adalah kadar untuk sesebuah sistem tu dia transmit data. So kita kena pasang baud rate dia supaya kita tahu komunikasi antara dua device tu macam mana. So kita type lah. Baud rate biasa kita pakai 900 lah. Okay, baud rate ni kan kita nak tahu
dekat dalam kita punya serial monitor ni, ini kita punya Arduino ni. Okay, bila kita klik serial monitor atas software ni, atas belah kanan ni, awak klik, okay. Dia tak adalah sebenarnya, tapi kalau kita ada board, contohnya saya sambung board saya, kalau kita tak ada board memang dia jadi macam tu. So saya sambungkan board untuk awak nampak apa sebenarnya yang berlaku lah dalam kita punya Arduino ni. Okay, saya sambung. Okay, so contohnya saya dah sambung. Okay, yang saya ajar pada last week. So kita tengok dekat tools, kat tool nama board kan. Macam sekarang ni board yang saya guna adalah board Arduino Mega. Board sekarang ni saya ada Arduino Mega kat COM4. So kita pilih and then pastikan nama dia samalah. Ini Mega, dekat board ni pun kena nama Mega lah, cari. Mega, Arduino Mega. Okay. So kita dah select, okay. Kemudian board ni bila dah select, kita boleh tengok serial monitor lah. Kita klik serial monitor, dia akan keluar. Okay, ni adalah serial monitor dia. Dan kat sini adalah baud rate. Paling bawah belah kanan ni ada nampak rate 9600 ke 300 ke. Ni rate dia lagi tinggi lah dia punya kadar penghantaran data. Okay, dan lagi tinggi penghantaran data, ketepatan data tu lagi banyak mungkin ada error ke ataupun dia ada kesilapan sikit, dia akan trigger lah. Tapi standard kita akan gunakan baud rate adalah 9600 lah. Ini 9600. Okay, yang saya gunakan di sini. Okay, alright. So tutup balik. Okay, so tadi kita dah select serial begin, dah set. Kemudian kita tadi saya kata kita nak tengok dia punya input output kan. Okay, berapakah nilai. Ini kita gunakan apabila kita nak check sensor kita, push button kita, adakah dia active high ataupun active low. Okay, active high maksudnya tadi saya cerita, dia detect objek, dia hantar 5 volt. Okay, ataupun dia kesan objek, dia hantar 0 volt. Sebab dia berbeza. So nanti bila awak pakai sensor, awak akan nampak lah. Awak beli sensor, awak akan nampak. Awak tak boleh pakai semua sensor high. Tak semestinya semua sensor aktif nombor 1. Tak semua sensor aktif nombor 0. Okay, so kena check dulu. Okay, so kat sini, dekat while loop ni kita tulislah serial dot print. Okay, dot print ni awak dah belajar sebenarnya sikit-sikit lah. Saya lepas dengan Puan Azura. Bagaimana print ni untuk apa? Print ni adalah untuk papar lah. Kita untuk papar kita punya output daripada microcontroller kita itulah. Okay, so contoh kat sini saya type serial.print ln. Ln ni maksud new line. Kalau awak tak letak ln ni, dia akan memanjang ke tepi. So kita cuba. Kita tengok Kita cuba. Sekarang ni saya try kita letak dekat board dulu. Okay, serial.print. Okay, kemudian kita katalah kita nak print apa. Kita nak print adalah digital read. Digital read. Okay, kita nak baca apa? Kita nak baca switch 1. Satu punya data lah. Nampak and then kita tutup di semicolon. Dah settle untuk first coding. Okay, dah selesai, kita compile lah. Bila nak compile kita kena save lah. Kita save dekat tadi saya letak nama DKM tadi. Kita kena save DKM Ecosi. Mana tadi? DKM Ecosi, double click and then kita type hari ni punya tarikh. Hari ni saya buat, iaitu saya kata kita pakai test nama dia. Test digital in. Saya katalah contohlah nama test digital in, iaitu kita nak tahu masukan tu apalah untuk digital. Kita klik save je lah. Once compile, okay, once dia compile, okay, so selesai compile. Kalau awak tengok kalau kita pakai real board, tadi kita tekan verify kan. Okay, kalau real board kita tekan upload. Real board kita tekan upload. Okay, and then kata done uploading lah. Thank you, dia kata done uploading. Okay, bila done uploading, saya tekan serial monitor. Nampak? Dia dah keluar data. Satu, ke tepi. Satu nombor-nombor ni kan. So, itu that's why tak sesuai kita pakai tanpa LN. So, that's why kita type lah LN. Kita tukar LN, kita terus upload. Okay. Ini pakai board. Sekejap kita akan pakai simulasi lah.
board, kita tengok keluar dia ke bawah. So maksudnya kita punya button ni adalah dia by default tak tekan button lagi, dia dah 1, dah 5 volt. Kita tekan button nanti boleh tukar. Okay. So ini adalah contoh. Sekarang kita nak try, nak cuba ke atas simulasi, litar simulasi kita kat sini. Okay. Litar simulasi kita belah kanan ni sama. Kita file, kita upload kita punya software yang kita upload tadi. Cara dia sama je, tekan file, upload ataupun ke atas, dekat atas sebelah kiri tu software ni dia tulis load ino OPDE. Kita klik. Klik, and kita pergi kat folder tadi. Folder kita tadi kita save dekat desktop. Okay, kat desktop nanti saya pergi balik, saya kat desktop. Kemudian kita ada file nama DKM Ecosi, double klik. Nama tarikh hari ni saya buat tadi. Dan juga test digital in tadi. Double klik dan kita klik ya. Dia punya apa benda ni. Dia punya program, dan kita klik je open. Okay, bila open dia akan upload dia akan upload. Okay, awak akan nampak serial monitor tu di bawah ini. Yang tadi kena tekan ini dia akan keluar lah, tak apa, kita tengok. Kita terus upload. Kita terus run. Okay, sekarang ni bila kita run, okay, dia nampak dekat sini. Dia nampak dekat kita punya serial monitor bila kita on, ataupun kita boleh klik dekat serial monitor. Sekejap saya punya ni. Ni kat window ni. Okey, kat window atas ni ada tulis serial monitor. Kita klik. Okey. Kita nampak serial monitor. Oh, yang kat bawah ni tak ni serial monitor Serial monitor sama macam saya punya tadi. Okey. Dia keluar sini. So bila kita tekan button nombor 2, nampak kosong. Nampak Nampak ke tak nampak? Nampak 1, bila kita tekan button jadi kosong. So maksudnya kita nak buat coding, bila kita tekan button signal akan jadi kosong. So ini adalah active low. Okay. Tapi kalau kita dekat dalam sini, dia ada satu, dia gambar apa? Gambar signal signal ni high ke low. Signal dulu lah. Ini ada low ke high. So kalau kita nak tekan dia jadi high, kita tukar di atas ni. Tapi dia punya pendawaian berbeza apabila kita buat hardwire lah ataupun hardwire. Okay. Awak tengok, saya buat macam ni. Bila saya tekan sekali, jadi 1. Lepas jadi kosong. Tekan jadi 1, lepas jadi kosong. Okay. So itu adalah contoh kita nak check sama ada kita punya sensor, digital sensor kita active high ataupun active low lah. Okay. Kita tutup lah. So itu yang kita dapat. Okay. So sekarang kita nak memvariasi lagi kan dengan digital. Kita belajar digital je dulu. Okay. Digital. Kita akan habiskan guna software ni. Selepas ni saya tak nak guna software ni. Okay. Kita akan guna software yang awak boleh apply apabila awak nak buat projek nantilah. Buat projek. So projek nanti kena pakai simulasi. Simulasi circuit drawing lah. Bukan kita pakai software-software macam ni lah. Okay. So apa yang saya nak buat hari ni adalah kita akan menggunakan push button ni tadi ni. Okay. Kita untuk simulasi nanti lepas pukul 10.30 nanti baru saya tunjukkan guna software lain software Proteus. So awak kena install dulu dan download dulu software Proteus, dan nanti saya akan tunjuk sebelum saya bagi meeting tu saya tunjukkan untuk awak add library untuk buat Arduino. Nanti saya tunjukkan. Okay, alright. So next kat sini. Okay. Once kita dah coding macam ni, kita nak buat contoh arahan untuk nampak bila kita tekan button nombor tu bertambah-tambah ataupun LED tu menyala 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohlah. Contoh. Okey, sekarang kita ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 so kita declare je, tak masalah, kita declare. Okey. Jadi 1, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak-banyaklah 4 LED 2 dekat pin nombor 5. Okey. 6, 7, 8. Okay, kita pakai LED 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai 5 LED 5 LED, 2 switch lah. Okay. So kita dah buat sini.
So dekat kita punya pin mode pun sama, kita akan buat benda sama lah. Pin mode dan kita buat LED lah. LED 1 adalah sebagai output. Okay. Ini kita akan guna ni sentiasa lah kita akan guna benda yang sama. Okay. Okay. Alright. LED 1, LED 2, 3. Nampak macam panjang tapi sebenarnya tak panjang pun sebenarnya. Dia memang kita kena rajin sikit lah type ni benda yang sama. Sebab kita nak bagi awak faham saya guna kaedah macam ni. Ada kaedah lain sebenarnya. Pendek tapi awak kena faham coding lebih detail lah. Okay, so sekarang kita dah declare ada LED 1 sampai LED 5. So sekarang saya nak buat arahan tu bila LED tu kita tekan satu LED nyala. Tekan kali kedua, LED ketiga nyala. Ni sama macam kita buat last week lah, yang kita buat last week, and then kita nak trigger dia keluarkan tulisan kata LED 1 menyala, LED 2 menyala, macam itulah. Okay, alright. So yang ni kita padam, kita tak nak ini. Okay, pada ini kita buat arahan. Okay, if digital read, jika digital read tadi switch 1, switch 1. Okay, kita tekan, tadi kita tengok tadi kan, dia tak tekan dia 1, dia call nombor 1, iaitu 5 volt. So bila kita tekan dia tukar kosong. So kita buatlah. That's why kenapa saya tulis macam ni. Jika digital read ditekan, jika switch tu ditekan, okay, apa kita nak buat? Okay, kita boleh buat mungkin kita nak bagi arahan while lah. While, okay, lagi sekali. Okay, kita copy je. Kita tekan, tu kita continue. Dia punya arahan dia. Okay, button tu ditekan and then satu nilai tu akan counter. Mungkin kita katakan saya kata kira lah. Kira akan bertambah. Kira akan bertambah-tambah. Dan jika kira lebih besar dari contoh sekarang kita kata kita pakai button ni benda sama last week kita ada 5 LED. Okay, so kita kata jika lebih besar pada 5, jika besar pada 5, kira sama dengan kosong, and then dia akan keluarkan arahan LED lah. LED macam tu. Okay, contoh macam tu lah. So sekarang ni bila kita run ni akan ada error. Contoh awak tengok bila saya compile, dia akan beritahu okay, pertama kira kita tak declare. So kita kena declare kira tu apa. Kira tu adalah number lah. Kita pergi atas sekali. Okay, kita kena declare bahawa kira adalah integer kira dan asalnya nilai kira adalah kosong. Contoh macam tu yang pertama. Kita compile lagi sekali, tengok ada error lagi tak. Okay, ada lagi saya dia kata LED ni tak declare. LED ni siapa punya? LED ni adalah function. Okay, so kita kena declare satu lagi function. Kita kena enter lah. Void loop last sekali, enter. Kita namakan sebagai void LED. LED yang pernah kita buat last week juga, LED. Yang kita type lah. Okay, void LED tu apa? Iaitu adalah if kira kita sama-sama kosong, kita buat semua LED terpadam. Contohnya kita buat semua LED terpadam iaitu kita buat digital right LED 1 padam lah. Padam kat sini kita pakai low lah. Low. So semua kita copy. Jadikan ada 5 LED lah. Ini je. Senang je. LED 1 jadi nombor 2, 3, nombor 4, nombor 5. Dan satu lagi, sebab saya kata kita pakai serial monitor. So kita tambah satu lagi arahan kat sini adalah serial dot pin ln
Kita nak print apa? Kita nak paparkan apa? Paparkan, contohnya kita nak papar kira contohnya. Kita nak paparkan nama kira tadi, kira tu adalah kita nak papar nombor dia. Okay. And then kita enter. Okay. Dia papar nombor berapa dan pada masa yang sama dia papar arahan. Contoh kita kata serial dot print ln adalah kita kata LED semua terpadam. Contohnya semua terpadam. Okay. So okay. So maksudnya nanti bila kita usaha monitor ni, bila dia kosong je, semua lampu LED terpadam. Macam gitulah. Okay, kita habiskan dulu. Okay, kita habiskan coding kita ni. Kita copy je semua ni. Kita copy semua sampai Cik tengok atas lah cik kejap. Yang mana? Yang dekat LED yang error. Kat bahagian ni kejap. Ni. Okay. Sekejap ada continue Continue ni sebab kita nak bila dia tekan button dan dia verify lah. Maksudnya dia akan tak terkeluar daripada arahan. While ni adalah untuk kita bagi syarat. While apabila dia kata jika kita tekan, and then bila tekan dia terus dia masuk sini. While selagi kita tekan dia kosong tu, dia akan teruskan arahan kira tambah-tambah. Itulah maksud dia. And then dia kira tambah-tambah tu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Lebih pada 5, dia balik ke kosong. Nanti kita akan nampak lah bila kita gunakan serial monitor ni. Kita akan nampak apa yang berlaku. Dan LED ni adalah function yang kita nak kita punya LED kita buat lah. Sama ada dia menyala ke ataupun terpadam. Okay, boleh Void setup saya error. Void setup? Sekejap Exit status. Kena habiskan dulu coding. Dah habis coding ke? Dah. Okay. So, kita habiskan coding dulu. Nanti baru kita nampak lah kat mana. Contohnya, macam sekarang ni. Kalau saya compile, supposed to be. Ini ada error lah sebab saya type. Ini salah. Okay. So, kalau awak tengok exit status apa benda tu, kita kena tengok. Dia akan bagi tahu error kat mana lah. So far kat sini saya punya tak ada error. So, nanti kita boleh tengok lah mungkin ada kita ada salah curly bracket kita hilang ke, semicolon kita hilang ke, kat situ lah. Okay. Alright. So kita terus pergi ke seterusnya arahan lampu yang kedua. Kita copy semua sampai if ni. Ctrl C, copy. And then kita enter, type je else. Selain daripada arahan pertama, ada arahan kedua lah. Paste. As if kira 1. Okay. Kita nak LED 1 menyala. So LED 1 je kita tukar jadi high. Dan di sini kita boleh kata yang lain semua sama. Kita kata LED 1 sahaja menyala contohnya. LED 1 sahaja menyala. Sahaja menyala. Betul lah kita buat ayat lah. Macam tu. Okay. Dah selesai. Okay. So kita terus copy lagi sekali. Kita copy. Okay, tadi yang else if satu ni kita copy, pergi ke 2 pula. Enter V. 2 pula, tukar je number. Senang bila kita copy-copy ni. Kita nak buat macam mana? LED 1, 2 menyala ataupun lain-lain. Okay Naim. Dia buat satu lagi yang else if ni. Bawah pada if ni. Betul. If sini 1, mesti start dengan if kosong. Lepas tu as if 1. Yang dalam ni kita boleh ubah. Kita nak jadi macam mana. Contohnya nanti awak buat kenapa LED ni yang lain menyala. So mungkin ada salah atur lah. So awak atur balik lah. Tadi dia 1, sekarang 2. So 2 maksudnya saya buat LED. Dia tak boleh nak. Okay, tak apa. Nanti saya tengok. Okay, so kat sini kemudian ini kita tukar low lah. Yang LED 2 pula kita letak high. So kat sini
LED 2 bukan sahaja. Bahaya ayat masalah eja kan. So ubah bagi eja betul. LED 2. So awak boleh buat terus sampai habis. Copy 2 pula kan. Awak tak nak copy pun tak apa, tadi kita dah buat dah kan. Benda sama. Paste je. Paste LED 3 pula. 3 kita nak LED 3 je menyala. Kita nyalakan LED 3. Hai. Kat 3 ini tu core number LED 3. Okay. Saya buat habis so nanti awak tengok hasil jadi apa. Ini 4. Okay 4. Sini pun 4. Ini kalau nombor 4 jadi high. Okay. Kemudian yang last kali 5 bersama 5 LED 5 je yang jadi high sebab saya nak buat macam saya nak buat dia menyala satu-satu. Tapi kalau awak nak buat nyala sekali banyak pun tak ada masalah. Nanti awak boleh arrange lah. Okay. So tukarlah. Alright. Okay, so selesai kat sini. Siap dah coding kita. Kita check dulu. Kita check, kita verify. Okay, kita check sama ada coding kita buat ni betul ke salah. Okay, saya punya betul. Okay, tak ada masalah, betul. Ini senang litan ni senang. Nanti kita akan buat wiring untuk kalau kita pakai software satu lagi. Okay. Okay, so dah selesai kat sini. Kemudian kita pergi dekat kita punya simulasi ni. Tekan file ni, kita load je. Load tadi sebab saya tak tukar nama tak tukar nama tadi. Kita pakai je yang sama. Sebab saya tak tukar nama. Patutnya tadi kita save as lah. Tapi tak ada masalah. Kita dah upload, kita dah buat kat sini. Kemudian barulah kita test lah. Kita test. Kita tekan je run. Okay. Kita dah run. Okay. Kita tak tekan lagi button. Ya. Naim ada apa-apa masalah ke? Semikolon hilang. Tapi awak dah faham kan? Awak nampak mana-mana kan? So boleh ni lah. Yang ni semua saya record lah insyaAllah. Saya ingat tadi saya dah klik record. So kita boleh run macam biasalah. Okay. So kita dah upload tadi. Kita buka lah serial monitor ni. Open serial monitor. So awak akan nampak. Okay. Sekarang ni tak ada apa-apa lah. Kosong. Bila kita tekan button sekali. Nampak nombor 1. LED 1 sahaja menyala. Kalau awak nampak lah. Tekan lagi sekali. LED nombor 2 keluar. LED nombor 2 saja. Ini yang saya kata tadi. Yang kita print adalah serial print. LN adalah kita print. Ya, kalau kita tak ada pembuka kata ni, kalau tak ada pembuka kata, maksudnya kita paparkan nilai dia. Nilai, value dia. Kalau ada pembuka kata, maksudnya kita paparkan perkataan itu. Awak nampak Kalau kita buat ini, kira. So maksudnya dia paparkan apa tu kira. Kira tadi kita tekan kali pertama, dia dah bertambah lah. Itu yang saya cerita last week tu. Dia 1, 2. Sekarang ni kira dah 2. Kita tekan lagi sekali. So jadi kira sebab dia merujuk kepada coding kita yang atas ni, dia kata kira plus plus. So kira tambah 1. So tadi dah 2, tambah 1 dia akan jadi 3. Lepas tu saya tekan okey. Saya tekan terlebih pula Jadi 3 3 jadi 4 lah. Saya dah tekan lebih jadi 4. Okey, bila jadi 4, okey kita tengok. Bila 4 tu jadi buat apa? Okey, 4 adalah apa tengok 4 tu adalah okey dia pergi okey kat sini. Kira sama dengan 4. Okey 4 tu apa? 4 tu adalah LED 4 dia menyala. So kita tengok real LED yang keempat menyala. Keempat tu berada kat mana? Pin nombor 7. Tu yang kita tengok sini. 4 pin 7. Kemudian dekat nombor 4 ni juga dia bagi tahu dia akan paparkan nilai kira tu. Ya, kira tu adalah nombor 4 lah. Kita letak tu. And then dekat 4 dia papar apa? Dia papar tulisan LED 4 sahaja menyala. Ya, betul. Kita tekan lagi sekali. 5. Dia call 5 dan awak tengok pula ini apabila dia lebih besar daripada 5, dia akan jadi kosong. Kita tekan. Dia akan padam. Nampak. 5 tu kosong, tu dia tulis LED semua terpadam. Itu maksud dia. So ini adalah mudahnya kita gunakan serial monitor ni. Kalau awak tak siap lagi projek awak. Contohnya awak nak buat ada motor, ada gerak kiri kanan, mekanikal tak siap lagi. Kan awak dalam grup awak ada 3 orang contohnya. Seorang ni dia tengah work up.
work up awak punya mechanical. Seorang ni tengah work up awak punya mungkin wiring ke ataupun mechanical buat dua orang. Seorang ni awak dah ada peralatan, nak pasang je. So awak boleh buat simulasi dulu. Contohnya awak kata jika sensor ni kesan, motor berjalan contohnya. Awak boleh type je perkataan tu. Nanti dia akan keluar. Betul tak betul awak punya coding. So ini adalah salah satu kaedah yang lebih baiklah kita memudahkan kita punya coding lah. Okay, so boleh faham untuk yang ini. Saya harap boleh clear je. Ini salah satu daripada kaedah yang kita gunakan untuk kita test lah sama ada kita punya lita kita tu okey tak okey. Okey, so ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan lita ni? Tak ada cik. Tak ada Okay, so next selain daripada ni juga kita nanti kita akan buat satu lagi arahan, iaitu kita nak buat bagaimana kita punya serial monitor ni awak hantar tekan, awak tak pakai switch ni, kita tak nak pakai switch, kita nak pakai dia punya number je. Awak type A, dia keluar. Type A lagi dia keluar. So kita ada masa lagi 8 minit sebelum saya pergi meeting. So kita akan cuba buat contoh coding bagaimana kita nak control kita punya lita ni, okay, menggunakan serial monitor. Ini just tambahan lah, tambahan sikit-sikit lah. Okay, nak bagi ada sonok-sonok sikit. Okay. Sekejap Okay. Okay. Seterusnya adalah tadi saya kata kita nak control kita punya serial communication lah. So kita ini dia kita kena modify sikit lah kita kena modify sikit daripada yang ada ni. Okay. Okay. Macam mana kita nak buat Okay. Nak buat apa cik? Saya nak buat, kita masukkan huruf kat sini. Okay. Selain daripada pakai push button, kita boleh gunakan huruf. Awak type kat keyboard awak, contohnya kat sini. Dekat sini, kita type lah. D huruf ke... Huruf button? Ya, kat keyboard awak. Contohnya awak nampak kat saya punya lita ni. Okay. Type A contohnya. A, kemudian D, nanti dia akan hantar something lah macam tu lah. Dia akan run kita punya sistem semua ni lah. Okay, so untuk yang ini kita maintainkan lagi, konsep ni sama, maintain je, tak ubah. Okay, kita kena ubah sikit-sikit lah so saya harap awak nampak nanti kita akan gunakan contoh kat sini. Saya letak first sekali, saya nak masukkan huruf. So kita tukar je while loop ni, nanti kita save as save as. Kita tukar. Okay, if serial dot available. Maksudnya jika ada check ada communication, ada apa-apa number yang lebih besar daripada kosong. Okay, and then number tersebut kita create satu lagi. Saya nak kena create satu lagi. Okay, ni saya cuba.
Kita kena letak kawan-kawan dia takut lupa nanti. Ini pun saya anjak sikit. Okay. Enter sini. Oh, silap. Ini kita buat dulu. Nanti kita isi dulu di dalam dia. If, and then kita letak satu nama, karakter. K ni adalah karakter lah. Karakter kita kata huruf lah. Huruf. Okay. Adalah serial.read. Kita baca dia punya serial.read. Serial.read. Okay. Kita nak baca huruf tu. And then, barulah kita masukkan. If, contohnya kita kata huruf yang kita masukkan tu adalah huruf yang kita masukkan adalah huruf A. A besar. Contohnya A besar lah. A kecil pun boleh, A besar pun boleh. Okay, kita dah buat macam tu, kita enter lagi. So yang ini semua ni tadi ni kita copy, kita masukkan dalam dia. Semua ni. Nanti awak nampak dia susun atur dia lah. Allah. Sekejap Dia macam ni. X. Kita letak dia tengah-tengah dalam ni. So ini mana-mana ni kita buang. Buang. Okay. Ni sini. Okay, so sini ada kawan dia. Oh, silap. So sini ada satu lagi lah, kali backup tinggal. Okay. So kita nak buat jika huruf A ni ditekan, okay, dan kita ubah je. Ini tekan, kita copy. Ya, silap. Copy, ini pun kita paste. Okay, so apa yang saya nak buat ni adalah kita cubalah. Oh, kita tak gunakan Swiss. Ya, betul. Kita tak guna Swiss, kita tukar dia jadi huruf lah. So kita tambah dua ni, 1, 2. Dalam ni ubah lah. Okay. So kita cuba dulu. Harap jadilah. Sebelum saya begini. Tapi kat atas tak payah nak verify dia. Integer tak payah. Tak payah, dia bukan integer sebab kita dah ada kita verify kat sini ni. Kita bawah verify. Boleh juga kita nak kat atas pun boleh, dekat bawah pun boleh. Okay. Kalau kita verify kat sini, so maksudnya huruf adalah A lah. Contoh macam tu lah. So kita buat share monitor. Okay, kita run. Tengok, harap jadilah. A. Oh, tak keluar. Tak jadi. Dia tak keluar. Tak jadi. Dia tak keluar. Tak keluar, tak jadi. So, ada something wrong tak jadi. So, maksudnya apa? Cik, void LED cik dia tak ganggu ke cik? Macam mana? Tak ganggu, tak ada apa. Tak ganggu. Tak ganggu Supposed to be dia tak ada sebab kita tak usik pun. Kita tak usik. Sebab kita jauh usik dekat sini tadi. Kita jauh usik dekat kita punya serial sini saja. So saya cuba upload saya punya. Okay, kita tengok. Kenapa dia tak jadi? Oh, dia tak keluar. Okay, so maksudnya untuk kaedah ni dia tak boleh ini saja. So kita modify sikit lah. Saya modify Saya buang semua dalam ni. Ya. Saya cuba buang satu. Sekejap saya cuba. Sekejap Okay, alright. So dia tak boleh pakai kaedah ni. Okay, so untuk kaedah ni nampak kita tadi apa yang saya ubah serial variable ni dan juga serial read ni dan kita tukar huruf saja. Itu saja. Okay, so dah selesai, kita compile. Okay, kita verify. Okay, and then kita upload lah. Kita punya
Lita tadi, software tadi, okay, dia dah upload. So dia akan control sini. Kita type A, enter. Oh, itu tak jalan. Lupa. Okay, itu jalan. Okay, itu jalan. Kita tekan A. Nampak A pertama kita masukkan jadi 1. A kedua jadi nombor 2. A ketiga nombor 3. A keempat jadi 4. A kelima jadi 5. Itu saja. Kita tak pakai push button. Kita pakai control daripada kita punya keyboard saja. Okay. Alright, ada soalan nak tanya? Baik, tak jadi pula. Jadi cuba dulu. Jadi dan lepas ni saya nak pergi lah. Nak pergi ke mesyuarat saya lah. Okay. Okay. Saya tinggalkan dulu kat sini. So saya end kita punya record ni. Awak cuba dulu. Awak cuba awak identify. Just kita ubah kat sini je. Ni kita ubah tadi ni. Kita ubah kat sini. And then saya stop recording dulu lah.